Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Pagi ini kita sambung lagi tadabbur kita. Itu ayat yang ke-72 daripada surah Hud lagi. Surat 230. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalat ya wailata alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha. Inna hadha la syai'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu hamidum majid. Dia berkata, yakni isteri Nabi Ibrahim berkata, iaitu Sarah, sungguh aneh, apakah mungkin aku dapat melahirkan anak sedangkan aku sudah tua dan suami aku pun sudah terlalu tua. Ini adalah sesuatu yang amat menghairankan. Jadi dalam ayat yang terdahulu, Allah SWT sebut kepada kita kedatangan para malaikat menemui Nabi Ibrahim AS dengan dua maksud. Yang pertama, untuk memberi khabar gembira bahawa Nabi Ibrahim ni walaupun sudah tua akan mendapat seorang anak. Ada riwayat kata Nabi Ibrahim pada ketika itu umur 102 tahun. Sarah ni pula 90 lebih. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk memberitahu bahawa kaum Nabi Lut akan dibinasakan akibat daripada penentangan mereka. Jadi cerita-cerita seperti ini Allah SWT sebut kepada kita ataupun kepada Nabi SAW untuk menguatkan semangat Nabi SAW dalam berdakwah dan menghadapi cabaran-cabaran. Itu akan ada berita-berita gembira walaupun itu tidak menjadi perkara utama dalam perjuangan, tetapi setidak-tidaknya itu adalah pengubat ataupun penenang jiwa. Jadi Nabi Ibrahim diberitahu oleh Allah SWT akan mendapat anak, dan isteri dia rasa takjub. Rasa takjub, yang ini berdasarkan kepada pengalaman manusia, berdasarkan kepada sunatullah berhubung dengan manusia ni, iaitu dia ada waktu-waktu tertentu, tempoh tertentu untuk melahirkan anak. Jadi dia rasa pelik ni kerana apa? Kerana pada adatnya, pada ghaliknya, nak dapat anak ni dia kena umur muda. Kalau dia lebih daripada umur sepatutnya, maka tak mungkin. Jadi maka sebab itulah isteri Nabi Ibrahim ni rasa takjub. Walaupun orang boleh kata ini adalah mukjizat Allah SWT, Allah SWT boleh buat. Tetapi kita kena ingat, hak berlaku mukjizat ni ataupun satu bentuk karamah ni, Allah SWT hanya memberi pada waktu-waktu tertentu, bukan untuk semua orang. Maknanya kalau kita berkahwin ni, mana kena mengambil kira lah faktor umur kita, faktor umur isteri kita untuk dapatkan anak. Cuma hal ini sebagai khabar gembira kepada Nabi Ibrahim AS. Sebab apa? Sebab
Ini adalah khabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana apa? Kerana Nabi Ibrahim ni Allah SWT nak menjadikan daripada dia tu keturunan yang besar, dua keluarga yang besar, keluarga Nabi Ishaq, wa min wara'i Ishaq Yaqub. Allah SWT nak supaya ada keturunan ni, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishaq, kemudian Nabi Yaqub, dan seterusnya Nabi Yusuf. Begitu Allah SWT nak daripada keturunan Nabi Ibrahim ni, iaitu Nabi Ismail, dan sapalah kepada Nabi SAW. Jadi perkara ni walaupun luar daripada adab manusia, luar daripada sebab musabab manusia, tetapi Allah SWT nak tunjuk jaga-jaga supaya kita jangan yakin 100% kepada asbab, tetapi kita kena ingat itu ada kudrat Allah SWT. Jadi ada benda yang boleh mari dengan asbab musabab, dan ada yang benda boleh mari luar daripada asbab musabab. Tetapi kedua-dua tadi, benda yang mari dengan asbab musabab dan luar daripada asbab musabab ni, semua daripada Allah SWT. Kita kena letak keyakinan kita kepada Allah SWT yang akan menjayakan satu benda, sama ada kita telah buat dengan asbab musabab tadi, ataupun setelah kita berusaha sehabis daya asbab musabab tak dapat. Dan ini juga cerita Nabi Ibrahim dengan dapat anak dia ni, itu Allah SWT nak beritahu supaya kita ni jangan cepat kecewa, ataupun jangan cepat berputus asa untuk dapatkan anak. Walaupun sudah tua dah, walaupun lama dah berkahwin tak dapat anak, tetapi Allah SWT boleh bagi. Macam-macam cara. Kalau zaman ni adalah cara perubatan tu, ataupun ada cara yang biasa juga orang buat, itu dia ambil anak akak Farah dulu. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana kesungguhan dia untuk dapat anak, setara mana dia boleh bersabar dengan anak yang dia ambil Farah ni, maka tak lama pada itu dia akan dapat anak. Hal ini memang masyhur cara tajribah, untuk dapat anak ni Farah dulu anak orang. Lepas tu tak lama akan dapat anak. Tapi janganlah dah Farah besar tu kita atas klik, tak sah pula. Tidak. Kita kena bersyukur kepada Allah SWT. Jadi para malaikat ni sebagai utusan Allah SWT yang mari jumpa Nabi Ibrahim AS, malaikat kata, qalu ata'jabina min amrillah, apakah kamu hairan dengan urusan Allah? Jadi bila urusan Allah Ta'ala ni, dia lebih atas daripada sebab musabab, itu kehendak dia, amrullah. Ala lahul khalq wal amr, ketahuilah urusan pentadbiran, urusan segala-galanya di tangan Allah Ta'ala, begitu juga penciptaan. Jadi ini adalah sebahagian daripada urusan Allah. Mana urusan Allah Ta'ala banyak, ini sebahagian saja. Maknanya kamu dapat anak pada ketika umur yang tua ni, ini bukan benda pelik. Allah SWT boleh buat, tapi tidaklah dipakai kepada semua orang. Kalau tidak naya juga, dia tak sihat anak umur 70 tak sihat anak, dah sekelamin sama-sama 70, tiba-tiba boleh anak, penat pula. Jadi ini dikatakan amrullah, luar daripada sebab musabab. Maknanya hak biasa akan dapat, hanya akan dapat bila pada umur dia. Jadi ini urusan Allah SWT. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, rahmat Allah dan keberkatannya. Maknanya rahmat Allah SWT yang banyak melimpah ruah kepada kamu, dan juga keberkatan kepada kamu keluarga Nabi Ibrahim ni. Yani wa barakatuhu, keberkatan-keberkatan. Ya, bila mari dalam bentuk jamak ni, jadi kita kena kata mutawaliyah, mutaaqibah, berturut-turut, satu selepas satu.
Mana rahmat Allah Ta'ala yang luas dan keberkatan ia akan mari satu demi satu, mana tidak putus mari pada kamu. Ahlal bait, wahai sesi keluarga, maknanya wahai keluarga Nabi Ibrahim. Jadi daripada ayat ni ada beberapa perkara yang boleh kita renung. Yang pertama, dari segi kaedah tulis ni, orang panggil kaedah imla, kaedah tulis Quran ni, rahmatullah tu dia guna tak maftuhah, tak buka. Dia bukan tak marbutah, bukan tak simpul tu. Rahmatullah. Jadi rahmatullah tu dia buka tak. Mana nak cerita, maknanya dari segi kaedah penulisan resam Al-Quran ni oleh Nabi dan diikuti oleh qurra sesudah daripada baginda, tak di sini dia tulis luah, tak maftuhah. Dia tidak tak marbutah. Kalau kata tak marbutah tu sini mana sini? Ha ada titik tu. Tak ada kat sini. Sini dia dalam keadaan terbuka, tak terbuka. Itu isyarat kepada rahmat Allah Ta'ala yang luas. Maknanya dari segi apa, nak mengingatkan kepada manusia rahmat Allah Ta'ala itu luas. Jadi kaedah penulisan ataupun kaedah imla ni dia ada isyarat. Seperti kita baca bab imalah baru ni lah. Kalau kapal Nabi Nuh tu, wahiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Bismillahi majreha wa mursaha. Majre tu apa baca majre, tidak majra, tidak majri. Majre maknanya imalah. Imalah tu makna contoh. Jadi mengingatkan kepada kita baca Quran ni bahawa kapal Nabi Ibrahim pada waktu, kapal Nabi Nuh pada waktu tu, oleh kerana dia lalu melalui belayar di atas laut dalam keadaan ombak macam bukit. Jadi ombak macam bukit tu dia menyenggung lah, kena menyengging. Jadi nak ingatkan kepada keadaan kapal Nabi Nuh yang menyengging tadi, maka kita baca dengan imalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak baca bismillahirrahmanirrahim, baca baris bawah, tapi baca baris imalah. Antara imalah ni mana antara fathah dengan kasrah. Jadi kapal tu gitu duduk naik ataupun mendaki gitu. Jadi itu dipanggil imalah. Itu dari segi bacaan tajwid. Hal ini dari segi penulisan. Tak maftuhah, maknanya menandakan rahmat Allah Ta'ala yang luas. Perkara yang kedua, iaitu malaikat ni dia bercakap juga dengan tidak nabi, iaitu di sini Sarah. Qalu ata'jabin. Ata'jabin ni mana kamu wahai Sarah, apakah kamu rasa kagum pelik dengan urusan Allah Ta'ala? Jadi mereka ada juga berkata-kata dengan orang biasa walaupun tidak nabi. Ni mengikut keadaan-keadaan lah. Yang ketiga, ahlal bait. Ahlal bait ni maknanya di sini kalau kita tengok dalam ayat ni disebutkan ahlal bait ni merujuk pada isteri. Merujuk pada isteri. Dia tidak sama seperti golongan Syiah. Golongan Syiah ni kalau dia kata ahlul bait, bini-bini Nabi tu tak masuk bagi dia. Dia bila start daripada Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Tu ahlul bait. Jadi berdasarkan kepada ayat ni, penggunaan ahlul bait ni, mana kalau Nabi kata ahlul bait, jadi makna yang difahami macam mana? Isteri dia lah. Ahlul bait tu maknanya ahlul rajul, ahlu baitihi, hak duduk dalam rumah dia. Hak duduk dalam rumah dia. Jadi biasanya anak tina kita ni bila dia nikah, duduk dengan tok laki dia lah, tak duduk rumah sekali. Jadi penghuni rumah isteri kita lah. Walaupun dia asalnya duduk rumah lain, kita nikah dia letak rumah kita. Jadi dia penghuni rumah kita. Jadi penggunaan ahlul bait tu dia daripada dulu lagi merujuk pada isteri. Cuma golongan Syiah ni, oleh kerana akidah dia menyeleweng, akidah dia tolak
isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengeluarkan isteri daripada senarai Ahlul Bait. Sedangkan berdasar kepada ayat ni, begitu juga ayat-ayat yang lain dalam surah Al-Ahzab, Ahlul Bait itu dia mula-mula sekali isteri Nabi. Jadi Ahlul Bait mengikut ahli sunnah wal jamaah ni mana besar lah. Isteri Nabi, anak-anak Nabi, menantu-menantu Nabi, cucu-cucu Nabi, Ahlul Bait lah kau. Cuma Syiah dia menyempitkan. Banyak Syiah buana ni dah lebat ni. Kalau kita baca kitab-kitab dia, dah teruk tak teruk Syiah ni, dia kata sebenarnya anak Nabi ni seorang aja, Fatimah. Hak lain tu anak dengan tok lelaki dulu. Khadijah nikah dengan tok lelaki dulu, Abu Halah. Qasim, kau Abdullah, kau Ruqayyah, kau Ummu Kulsum tu dia anak tiri Nabi. Tu hak punah Syiah. Sedangkan maklum dah bahawa Khadijah ni dia ada anak dua sebelum pada nikah dengan Nabi, kemudian nikah dengan Nabi ada pula boleh ni orang. Itu maklum. Tapi Syiah dia telah merosakkan sirah. Innahu Hamidum Majid. Innahu ni sesungguhnya, maknanya Allah SWT dengan urusan dia tadi, antara urusan dia tu memberi rahmat dan keberkatan kepada kamu. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala Hamid, mana dia terpuji segala perbuatan dia. Segala perbuatan dia tu berasaskan kepada sempurna, maka layak dipuji. Dan segala urusan dia tu hebat, majid. Wal Quran zil majid. Al-Quran yang mempunyai kedudukan yang hebat, kedudukan yang tinggi. Maknanya kamu kena kagum kepada kudrat Allah SWT. Allah Ta'ala boleh membaiki. Wa aslahna lahu zaujah. Macam juga berlaku kepada isteri Nabi Zakaria. Wa aslahna lahu zaujah. Maknanya kami jadikan isteri Zakaria tu bersedia untuk melahirkan anak walaupun mereka berdua telah tua dah. Jadi benda ni akan berlaku pada dua orang Nabi dan berlaku juga pada orang lain. Jadi perkara ni berlaku kerana sifat Allah Ta'ala, sifat Al-Hamd, sifat Al-Majid yang ada pada Allah SWT. Falamma dhahaba an Ibrahim marra'un wa ja'adhu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Bila mana telah hilang daripada Nabi Ibrahim itu ketakutan. Nabi Ibrahim ketakutan ni sebab apa? Sebab anak lembu yang dipanggil oleh Nabi Ibrahim di atas batu yang dipanaskan ni, Hanith bi'ijlin Hanith. Dalam ayat yang lalu kita baca tu, ayat 69 dah. Seorang pun tak jamah lembu tadi. Pakai tengok saja. Jadi Nabi Ibrahim pelik, apa tak pakai. Jadi dia tu kata kita dihantar kepada kaum Nabi Lut. Jadi mari takut. Mari takut kepada Nabi Ibrahim bahawa mereka ni mari sebagai malaikat, ada khija'ah. Bila dia malaikat mari ni ada khija'ah lah. Antaranya untuk menghapuskan golongan yang engkar setelah mana mereka tu minta azab disegerakan. Jadi memang sipir mana-mana golongan yang engkar ni mereka tolak dakwah Nabi. Daripada mereka tolak dakwah Nabi, mereka mempersendakan dakwah Nabi, kemudian mereka cabar. Dia panggil istijal, minta segera azab. Jadi bila azab tu mari, bila mereka minta, maka mereka akan dihapuskan dari akar umbi lagi, dipanggil istisal. Mana Allah Ta'ala hapuskan mereka tu dengan tak meninggal baka, habis mati. Jadi itu menyebabkan Nabi Ibrahim takut. Bila mana hilang ketakutan daripada Nabi Ibrahim, kenapa? Kerana diberi khabar gembira. Jadi kalau kita tengok cara kita nak beritahu berita pada orang ni, kalau ada dua berita, berita menakutkan, berita gembira, dia kena ayat berita menakutkan dululah. Ada dua cerita ni, cerita sedih so, cerita suka so. Dia kena cerita hak sedih dululah, baru cerita hak suka.
Kalau tidak, kalau suka tu jadi tak suka juga. Itu cara dia. Cara berita ni, kita boleh tengok cara Quran tunjuk pada kita di celah kisah-kisah Nabi ni, walaupun asalnya tentang dakwah, tentang perjuangan Nabi-Nabi, tentang penentangan umat dia, tapi di sebalik itu banyak pedoman-pedoman yang bila kita ambil hak dalam kehidupan kita. Quran ajar kepada kita cara kita berkomunikasi, bermuamalah melalui cerita-cerita Nabi. Supaya ayat tentang orang tina boleh kerja. Hak tu ada dalam cerita surah Qasas. Hak dua orang anak orang soleh di Madian tu hak jumpa Nabi Musa tu. Dah, mereka berdua tu pergi membawa kambing-kambing memberi minum kepada kambing-kambing. Jadi maknanya mereka tu keluar bekerja. Sebab apa? Sebab ayah sudah tua. Maknanya perempuan dia harus boleh keluar bekerja. Jadi celah-celah cerita ni dia ada ayat-ayat hukum, ayat-ayat kehidupan. Bila mana hilang ketakutan tadi, barulah diberitahu kepadanya itu waja'atuhul busyra, diberitahu kepadanya itu khabar gembira, yang ni baginda akan mendapat anak. Jadi lepas hilang ketakutan dan dapat berita gembira tadi, Nabi Ibrahim balik semula kepada cerita kemusnahan yang akan menimpa kaum Nabi Lut tu. Yujadiluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim berbantah ataupun Nabi Ibrahim dia bincang, munaqashah. Yunaqishuna. Dia munaqashah, dia berbincang dengan kita ni, yakni dengan para malaikat berhubung dengan kaum Nabi Lut. Macam mana? Iaitu bukan menafikan azab daripada menimpa kaum Nabi Lut ni, tetapi Nabi Ibrahim ni dia, kalau kita baca ayat 75 tu, sifat Nabi Ibrahim tu menggambarkan sebab kepada dia berdebat. Dia berhujah dengan para malaikat. Yujadiluna fi qaumi Lut tu, mana Nabi Ibrahim seolah-olah minta dengan Allah Ta'ala ataupun dengan malaikat, minta penangguhan. Jangan disegerakan azab, tunggu dulu. Jangan disegerakan azab. Bukan kata tak payah seksa, tidak. Tapi minta tangguh. Sebab apa? Sebab amrullah ni, urusan Allah Ta'ala, seperti yang kita baca dalam ayat-ayat cerita Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh tu, falamma jaa amruna walamma jaa amruna, bila mari urusan Allah Ta'ala untuk menghancurkan umat, maka bila mari, maka pasti tak boleh nak lepas dah. Jadi azab akan tentu menimpa kaum Nabi Lut. Cuma hak Nabi Ibrahim mintanya ditangguhkan dulu. Tangguh dulu, beri peluang kepada mereka. Sebab apa Nabi Ibrahim minta lagu tu? Inna Ibrahim al-halimun awwahum munib. Sesungguhnya Nabi Ibrahim ni adalah seorang yang penyantun. Penyantun ni sifat halim, maknanya tidak segera menghukum. Dia bukan pasal Nabi Ibrahim ni cepat-cepat nak mengambil tindakan orang yang buat melakukan sesuatu ni. Maknanya Nabi Ibrahim ni suka memaafkan terlebih dahulu ataupun dia memberi peluang. Nabi Ibrahim ni halim, maknanya penyabar, mana tidak cepat menghukum. Maka dengan sebab itulah sesuai kita kata, apa yang dibantah oleh Nabi Ibrahim kepada para malaikat tu bukan soal kedatangan azab, tetapi minta penangguhan. Awah, maknanya seorang lembut hati. Nabi Ibrahim ni seorang yang lembut hati, seorang yang bertimbang rasa, dan maknanya Ibrahim ni masih lagi mengharapkan mereka tu dapat dipulihkan. Ataupun seolah-olah moga kaum Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim ni tak jauh mana. Lagipun Nabi Lut tu anak saudara dia.
hubungan keluarga antara Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim ni. Nabi Lut tu anak saudara pada Nabi Ibrahim. Mungkin seolah-olah Nabi Ibrahim nak pergi jugalah, nak menyokong dakwah Nabi Lut. Tapi oleh kerana waktu telah tamat, ni, maknanya bila umat tu menentang, tempoh telah diberikan kepada mereka, sehingga habis tempoh mereka tetap berdegil tentang engkar, maka tibalah waktu azab. Jadi bila tiba waktu azab tu, nak elak lah. Jadi Nabi Ibrahim masih lagi mengharapkan bahawa mereka tu dapat dipulihkan, tapi tak ada harapan dah. Kemudian awahum munib, dia kembali kepada Allah. Allah Ta'ala sebut 3 sifat Nabi Ibrahim ni. Halim tu maknanya sebab kepada dia minta penangguhan azab. Awah maknanya dia bertimbang rasa, maknanya ada dalam hati dia tu mereka tu akan dapat dibaiki dah, ataupun biar apa, ditimbang dulu urusan kaum Nabi Lut tu, ditangguhkan terlebih dahulu. Munib ni pula nak menyatakan bahawa Nabi Ibrahim berdebat tu bukan kata satu benda yang terpuji, maknanya membantah urusan kami. Maknanya Allah Ta'ala nak lagu ni, Nabi Ibrahim nak lagu tu. Mana nampak tak apa comel. Jadi untuk menyatakan bahawa benda ni benda yang Nabi Ibrahim bertaubat ataupun dia sedar kesilapan dia, maka Allah SWT memberitahu sifat Nabi Ibrahim ni, dia munib, kembali kepada Allah Ta'ala, berserah diri pada Allah Ta'ala. Mana dia rujuk balik pada Allah Ta'ala, walaupun mula-mula dia berdebat tu dah tentang azab akan mari ni dah, walaupun ijtihad dia salah dalam bab ni, dia segera kembali kepada Allah SWT. Maknanya kalau ada kesilapan tu, jangan kita ke hakim, orang kata salah dan apa, kita nak ke hakim lagi, jangan, kembali kepada Allah. Jadi munib tu maknanya nak membersihkan Nabi Ibrahim tu daripada berbantah dengan keras ke hakim. Mana tak singgalah, siapa sud tak singgalah. Jadi munib tu maknanya Nabi Ibrahim kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia sentiasa membaiki kesalahan dia. Mereka kata lagi, ya Ibrahim wa'arid an hadha, wahai Ibrahim, tidak perlu kamu cara benda ni, ketepikanlah benda ni. Maknanya urusan kebinasaan, kedatangan amrullah terhadap kaum Nabi Lut ni tak sah cara. Urusan aku, urusan Allah Ta'ala, urusan para malaikat. A'rid an hadha, tak payah. Kenapa? Innahu qad jaa amru rabbik, kerana sesungguhnya ketetapan Allah Ta'ala, urusan Tuhan kamu itu telah mari dah. Maknanya azab akan menimpa kaum Nabi Lut tak lama lagi. Jadi kamu doa setara mana, kamu nak sekat setara mana pun tak boleh dah, sebab telah tamat tempoh. Iza jaa ajaluha, dah, bila mana mari tempoh dia tu, dia tidak akan undur dan tidak akan pergi awal daripada waktu yang telah ditetapkan. Wa innahum atihim, sesungguhnya datang kepada mereka itu azabun ghairu mardud, sesungguhnya datang kepada mereka itu azab yang tidak dapat ditolak, pada pasti tiba. Maknanya kalau Nabi nak caput tangan tak boleh. Kenapa? Ini adalah amrullah, bila mari ketetapan ketentuan daripada Allah SWT. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'a wa qala hadha yaumun asib. Bila mana utusan-utusan kami, para malaikat, tiba di rumah Nabi Lut, maknanya malaikat tadi tinggal lah Nabi Ibrahim dengan keluarga dia. Mereka pergi ke
ke rumah Nabi Lut. Kedatangan malaikat ke rumah Nabi Lut ni, Nabi Lut rasa si abihim, mana rasa curiga, rasa tak sedap hati. Rasa tak sedap hati sebab apa? Hak mari ni dengan jangok, dengan lawa, comel. Maknanya malaikat mari ni dalam rupa manusia. Seperti mana malaikat mari jumpa Nabi Ibrahim tadi, dalam rupa manusia juga. Sebab itulah Nabi Ibrahim sembelih lembu. Kalau mari ke rupa malaikat, malaikat tunjuk fizikal dia, kebah lah kau. Jadi malaikat mari dalam rupa manusia, bertiga mari kepada Nabi Lut ni dalam rupa manusia. Dan bila Nabi Lut mari tu tengok dalam keadaan lawa, jadi Nabi Lut rasa bimbang. Moga popok dia ni kena benar lah kalau jenis lawa jambu, tak sedap duduk. Jadi Nabi Lut cemah rasa, pusing, pusing dengan kedatangan mereka ni. Lepas tu wadhaqa bihim zar'a. Ini kinayah kepada Nabi Ibrahim tak mampu nak kawal. Nabi Lut tak mampu nak kawal sebab dia dalam riwayat menyebut, riwayat sahih tidak sahih, tapi ahli tafsir selalu sebutlah isteri dia hak khianat ni memberitahu kepada popok dia kata Lut ni ada orang, ada hak lawa juga Lut, mari jumpa Nabi Lut ni, mari rumah kita ni ada. Jadi pakak mari ni dalam ayat berikut ni, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih, meluru popok tu mari. Sebab apa? Sebab di rumah Nabi Lut ni ada anak muda comel. Jadi malaikat ni mari dalam bentuk ia lawa. Ini sebagai orang panggil itmamu hujjah. Maknanya untuk mereka diazab tu cukup hujjah. Sebab apa? Sebab dalam keadaan azab nak mari pun, mari dalam rupa yang lawa, mereka tetap dengan penyakit mereka. Padahal mereka mari nak menghapuskan mereka. Maknanya ini sebagai istidraj lah. Istidraj kepada mereka. Mereka mari dalam rupa yang mereka kenal. Sampai mereka nak. Mereka kata, wak mari kita lah tetamu kamu tu. Lawa-lawa belaka ni. Itu penyakit kaum Nabi Lut. Jadi Nabi Lut ni tidak terdaya nak menyekat kejahatan kaum dia tu. Wa qala hadza yaumun asib. Sesungguhnya hari ini adalah hari yang mencemaskan. Sudahlah, nak buat lagu mana? Bila demo tu tahu rumah kita ni ada tetamu yang lawa, habis akan mari ni. Pecah bitu-bitu ni kalau kita. Mari tu kan. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Oleh kerana penyakit tu berakar umbi dalam hati mereka. Jadi mereka ni tak sedap duduk, mereka meluru mari, yuhra'una ilaih. Mereka yuhra'un dia mari, kalau belajar bahasa Arab dia kata dalam bina majhul. Fa'il lazim, kata ke makna dia lazim, tapi makna dia ma'ruf, tetapi makna dia makna dia ma'ruf, tapi bina dia majhul. Ataupun kita kata kalau bahasa putih kak, transitif. Makna transitif tetapi mari dalam bentuk antransitif, intransitif. Maksudnya apa? Yuhra'una ilaihi ni, mereka mari meluru seolah-olah mereka tu ada ditolak oleh sesuatu, mari yang tak khabar. Padahal mereka sendiri berlari. Jadi kedatangan mereka tu dengan begitu cepat, dengan begitu laju, menerkam, seolah-olah ada hak tolak. Tolak mereka tu, tolak kepada ni lah keinginan mereka. Jadi mari yang tak khabar, tak nampak kiri kanan, mereka nampak pintu rumah Nabi Lut je. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Sebab inilah sebab kepada mereka mari ni tak khabar ni, tak khabar ke diri mari ni meluru, menerpa. Kerana sebelum daripada tu mereka melakukan kejahatan-kejahatan. Banyak kejahatan-kejahatan. Kejahatan mereka ni wa taqta'una sabil.
wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Mereka buat kerja jahat ni dah set luar tabi'in ni, bukan kata buat masing-masing dalam tempat masing-masing, tidak. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Kamu wahai kaum Nabi Lut ni buat kerja jahat ni di kelab, mana tempat beripuh. Maknanya ramai-ramai lah di bawah satu kelab, bukan waktu buat dalam rok hari ni, bawah jaga retak hari tu, dalam parit ni, dak. Di kelab dia sedia ada tempat. Sebab Quran kata nadikum, tempat kamu berhimpun, tempat kamu berkumpul, buat situ. Itu kerja jahat mereka. Jadi mereka buat banyak kejahatan-kejahatan. Maka Nabi Lut ni tak kata apa. Kalau dia dapat, dia kata qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Wahai kaumku, itu semua anak-anak aku. Mereka itu lebih suci untuk kamu. Maknanya cara hak sebetulnya kamu pergi kepada wanita lah. Ini ayat ringkas lah. Bukan kata pergi selalu pada anak-anak dia, nikah dululah. Taubat nikah. Jadi banati ni, ini semua adalah anak-anak aku. Dia ada tafsir kata anak-anak aku ni maksudnya umat aku hak perempuan. Sebab perempuan-perempuan ni nisbah kepada Nabi, anak-anak dia. Pengikut-pengikut dia tu dikira sebagai anak dia. Jadi Nabi Lut sini dia memberitahu kamu kena ikut syariat. Kamu kena ikut syariat yang ni mengahwini perempuan-perempuan. Itu lebih suci, maknanya itu sebenarnya lebih memelihara maruah. Lebih kalau kata suci ni maknanya seseorang itu dapat melepaskan keinginan itu dengan cara yang betul, tidak tercela. Faman ibtagha wara adzalika faulaika humul aadun. Siapa-siapa yang cari selain daripada cara ni, selain daripada cara nikah kahwin dan cara hamba sahaya ni, mereka itu adalah melampau. Tak kira lah sama jenis ke, dengan binatang ke, dengan gapo ke, itu dikira sebagai tercela. Yang ni selama mana orang tu melepaskan syahwat dia tu dengan cara yang betul, itu adalah suci. Syarat dia dengan perkahwinan dengan cara yang betul, dia tidak tercela, malah dikira sebagai suci. Dalam hadis kata berpahala. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada setiap kemaluan kamu tu ada sedekah, ada pahala. Fattaqullah, takutlah kepada Allah, maknanya patuh pada arahannya, jika tidak kamu akan dihukum. Wala tuhzuni fi dhaifi, janganlah kamu menjatuhkan air muka aku di hadapan tetamu-tetamu aku ni. Mana wak malu. Wak malu, jangan kamu memalukan aku ni dengan kejahatan-kejahatan kamu ni. Alaysa minkum rajulun rasyid, tidakkah ada di kalangan kamu ni seorang lelaki yang cerdik, orang yang pandai. Maknanya tak ada ke seorang di kalangan kamu ni boleh cegah benda ni, mana tak patut berlaku. Ramai-ramai hak mari ni tak ada ke hak cerdik, hak boleh sekak. Tak ada seorang pun, maknanya tak ada seorang pun. Sebab itulah mereka bertindak luar daripada kewajaran. Mereka terjawab dengan degil. Inadu qaumi Lut. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Mereka berkata, jadi kaum Nabi Lut kata, kamu sememangnya tahu kami tidak mempunyai apa-apa hak. Apa-apa hak ni, ada kata hak ni maknanya dia bukan bini aku. Maknanya hak kamu tawarkan kepada kami itu bukan bini kami pun. Satu. Yang kedua, kamu telah mengetahui bahawa ma lana fi banatika min haq ni, mana kami tidak ada apa-apa hajat, keinginan, perasaan terhadap anak-anak kamu, tak berminat pada wanita. Dan sesungguhnya kamu benar-benar mengetahui apa yang kami nak. Jadi kami nak pada lelaki. Cuma Quran tak sebut lah, sebab benda tu jelek sangat nak sebut. Begitu juga wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, kejahatan-kejahatan itu banyak, tapi
bila sampai tempat ni, tak perlu Allah SWT nak sebut. Apa jawab Nabi Lut? Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Kalaulah aku ni ada kekuatan, maknanya kalaulah aku ada kekuatan nak sekat kamu, aku sendiri sekat. Kalau maknanya Nabi Lut ni tak terdaya sehingga dia mengeluh. Kalaulah aku ada kekuatan nak sekat kamu ni. Tapi tak boleh lah muka demo ni mari dengan ramai tekan rumah dia. Ataupun aku dapat berlindung kepada satu tiang, satu tempat perlindungan yang kukuh. Maknanya Nabi Lut ni dia kecek ni atas dasar keadaan orang Arab lah. Keadaan orang Arab ni kalau dia sendiri boleh buat, dia buat sendiri. Dia boleh lawan sendiri, dia boleh perubah seorang diri. Tapi kalau dia tak mampu, dia akan cari orang-orang dia. Jadi sekarang ni Nabi Lut nak beritahu, aku sekarang ni tak mampu nak sekat kamu, dia popok kamu ni semua menentang aku. Siapa aku ni tak ada seorang yang boleh aku ajak untuk lawan kamu. Sebab kamu ni melampau sangat dalam kejahatan. Maknanya perbuatan jahat mereka tu dia borak, melarat. Sebab apa? Sebab wazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan tu menampakkan benda ni molek. Hak asalnya benda ni begitu, maknanya tak molek, kotor, apa semua, tapi syaitan dia boleh memperindahkan. Kalau kita tanya pokok ni, dia ada hujah. Dia ada hujah. Kita nak sebut pun tak tergamuk. Tapi dia mana ada hujah lah. Pokok LGBT ni, dia ada hujah masing-masing. Jadi syaitan tu akan menguatkan hujah mereka. Jadi orang yang ada akal fitrah, dia tahu jawapan mudah je. Tapi demon ni tidak. Dia ada hujah-hujah karut dia. Jadi apa hak Nabi Lut ni sebut sebagai gambaran bahawa dia bersendirian. Sebab apa? Sebab dia orang luar lah kira-kira di tempat tu. Nikah dengan situ dah. Ataupun dihantar oleh Nabi Ibrahim situ, tempat dakwah dia. Jadi dia berasingan, jauh, gharib daripada orang di tempat tersebut. Qalu ya Lut inna rusulu rabbika la yasilu ilaik. Oleh kerana Nabi Lut dalam keadaan cemas ketakutan ni, maka malaikat pun menenangkan Nabi Lut. Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah rasul utusan Tuhan kamu. La yasilu ilaik. Mana kami berjanji mereka itu tidak dapat sampai kepada engkau. Maknanya mereka itu tidak dapat memudaratkan engkau. Maka sebagai langkah untuk kamu menyelamatkan diri, fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Maka hendaklah kamu berjalan bersama dengan keluarga kamu di akhir malam. Jadi malam itu diibaratkan sebagai kepingan malam. Maknanya bahagian akhir malam tu kamu keluar. Wala yaltafi minkum ahadun illa imra'atak. Janganlah sesiapa di kalangan kamu ni berpaling. Maknanya jalan ke depan, fokus kepada nak selamat. Bolehlah duk tinggal awak belakang tu. Jalan depan, fikir nak pergi menyelamatkan diri, illa imra'atak, kecuali isteri engkau, tersecara ke dia. Maknanya dalam perjalanan kamu nanti, kamu jangan paling kiri kanan. Tapi bini kamu ni akan paling ke belakang. Lepas tu dia paling belakang tu tak secara lah lock dia. Lock dia nak paling. Kerana apa? Innahu musibuha ma asabahum. Kerana akan menimpa kepada isteri kamu itu apa yang menimpa mereka. Maknanya walaupun isteri kamu ni dia berjauhan dah meninggalkan kaum kamu dah, tetapi oleh kerana hati dia duduk situ lagi dah, dia seorang yang khianat kepada Nabi. Jadi oleh kerana dia pun tak ada keinginan sebenarnya untuk pergi menyelamatkan diri bersama dengan Nabi Lut, tinggal kok sana dia paling belakang,
maka terkena azab kepada dia. Dia kenalah wah masjid-masjid tu daripada jauh. Inna maw'idahumus subh, sesungguhnya tempoh waktu yang telah ditetapkan, yang telah dijanjikan itu adalah pada waktu subuh, pada waktu pagi. Waktu kemusnahan mereka. Alaysa subhu biqarib, tidakkah subuh tu dekat? Maknanya tak lama lagi, tak lama lagi nak subuh. Mana cepat-cepatlah kamu berangkat. Maknanya arahan ni diberikan kepada kamu supaya kamu bergerak di akhir malam, jangan duduk tangguh-tangguh lagi, kamu cepat segera meninggalkan bumi Sadum itu. Dan tidak lama lagi mereka akan dibinasakan. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Bila mana datang keputusan kami, yakni ke atas mereka untuk azabkan mereka, maka kami menterbalikkan negeri kaum Lut itu. Hak atas duk bawah, diterbalikkan. Dan kami hujankan kepada mereka, maknanya mari luruh, bobak-bobak kita kata, luruh. Batu-batu tu luruh, jatuh satu persatu seperti hujan. Kami hujani mereka dengan batu-batu min sijilin mandud, daripada tanah yang terbakar. Sijin ni ada kata min sijin, dengan makna sijin, maknanya batu yang dipanaskan dalam api. Jadi batu tu jatuh ke atas mereka, bertubi-tubi, jatuh seperti hujan. Sebab itulah Allah Ta'ala kata wa amtarna, kami hujankan ke atas mereka. Mana hujan batu menimpa mereka. Musawwamatan inda rabbik, musawwamatan inda rabbika, mana telah tertulis ataupun telah ditandakan. Maknanya batu tu Allah Ta'ala telah sediakan untuk mereka, yang mana ada tercatat nama siapa ni, telah ditentukan batu ni kena atas orang ni, batu ni kena atas orang ni. Seperti ini nak menggambarkan ilmu Allah Ta'ala lah, ataupun ketetapan dia tu tak lagi. Macam kita kata dah, rezeki tak salah alamat. Dah, boleh kita juga. Kalau tidak rezeki kita, walaupun kita suruh duduk dalam jabir kita dah, tapi dia jatuh, jabir cari jatuh, belobok pecah, tak ada rezeki kita. Walaupun duduk tangan kita dah. Jadi nak beritahu pada kita bahawa ini adalah kamal ilmullah, kamal ilmillah, kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala. Maknanya azab itu telah ditentukan oleh Allah SWT, di mana batu-batu tadi telah ditanda dah. Siapakah ia akan menimpa, siapakah ia akan ditimpa dengan batu tadi, siapakah ia akan dibinasakan. Wa ma hiya minaz zalimin biba'id, dan dia tidaklah jauh daripada orang yang zalim itu. Mana batu tu tidak jauh menimpa mereka, mana mereka tidak dapat melarikan diri bila mana Allah SWT nak hukum mereka, nak binasakan mereka. Jadi daripada sini kita boleh dapat kesudahan orang yang zalim, orang yang syirik, orang yang melakukan kerosakan atas muka bumi ni, dia akan sapa masa dia, mereka semua akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Jadi kaum Nabi Lut ni contoh kepada orang yang melakukan fasad fil ard, kerosakan di atas muka bumi. Sebab apa? Sebab dia telah lari daripada hukum syariat Allah Ta'ala, daripada jalan perkahwinan kepada jalan homo. Jadi Allah Ta'ala tidak suka, tidak kena, Allah Ta'ala murka. Itu berarti mereka telah menzalimi diri mereka sendiri, mereka telah menzalimi ibu bapa mereka, mereka telah menzalimi kaum wanita, kaum lawan dia. Maknanya ibu bapa mereka ni melahirkan dulu mereka dengan susah payah supaya ada zuriat. Tiba-tiba dia ni berminat ke hak sejenis, jadi putus zuriat.
Maknanya mereka telah menzalimi kedua ibu bapa mereka, tu nenek mereka. Sebab orang yang atas ni dia nak keturunan dia tu berpanjangnya. Dia nak ada bakal dia. Seorang ayah nak pada anak, seorang tua dia nak pada cucu. Jadi orang yang melakukan homo ni dia telah menzalimi banyak orang. Menzalimi diri sendiri, menzalimi tu nenek mereka, dan juga menzalimi lawan sejenis mereka. Kemudian Allah SWT cerita pula tentang kisah berikut ni, kisah Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib yang Allah Ta'ala hantar ke negeri Madian. Ini insya-Allah kita sambung pada minggu akan datang. Setakat itu saja. Apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap itu daripada kelemahan diri hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.